Salam sejahtera, apa kabar? Hari ini kita dikejutkan dengan satu lagi laporan daripada Harapan Daily. Apabila Isyam Jalil minta dipecat, tapi tak berani hadir mesyuarat. Sehingga kan ramai antara netizen mula mempersoalkan, mula mengatakan bahawa Isyam Jalil mungkin adalah seorang yang pengecut. Mereka mula mencop Isyam Jalil sebagai seorang yang penakut. Kerana kata mereka, Isyam Jalil hanya berani berkata di media sosial, tetapi tak berani pula hadir mesyuarat. Begitulah juga dengan komentar atau ulasan tulisan daripada Sabudin Hussein. Di sebalik ura-ura akan dipecat daripada UMNO dalam mesyuarat MT malam kemarin, tetapi akhirnya tiada apa-apa berlaku kepada Isyam Jalil. Ahli MT UMNO itu bukan sahaja tidak dipecat, bahkan tiada perbincangan mengenai dirinya yang dibawa dalam mesyuarat yang diadakan di Menara Datuk WTC KL itu. Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mengesahkan tiada perbincangan mengenai pemecatan Isyam pada mesyuarat itu. Dengan ini, nasib Isyam masih dikira selamat lagi dalam UMNO. Begitupun, sementara isu berkenaan dirinya tidak dibincangkan, Isyam turut tidak menghadirkan diri pada mesyuarat malam semalam yang dipengerusikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum ini, Isyam berkata dia mungkin antara yang akan dipecat sebagai ahli MT UMNO kerana tidak sehaluan dengan pendirian UMNO untuk bekerjasama dengan PH yang ada DAP di dalamnya ketika pilihan raya. Selain isu pemecatan, beliau menjadi bualan menjelang mesyuarat MT diadakan. Isyam sendiri beberapa jam sebelum mesyuarat malam semalam turut menulis warkah terbuka kepada Presiden UMNO di laman sosialnya dengan menyatakan kesediaannya untuk dipecat. Datuk Seri boleh pecat saya jika itu kemahuan Datuk Seri. Tapi Datuk Seri tak boleh pecat roh dan semangat perjuangan saya. Demikian kata akhir beliau di hujung warkah terbukanya itu. Ternampak macam beliau ini berani sangat dan seperti mencabar Zahid Hamidi agar memecatnya. Rupa-rupanya keberaniannya tidaklah setara mana. Kalau betul-betul berjiwa kental dan terlanjur sudah berani menyanggah Presiden UMNO, kemudian seolah-olah mencabar pula untuk dipecat, sepatutnya beliau mesti beranilah juga menghadiri mesyuarat MT. Dengan tidak hadir walaupun isu berkenaan diri beliau akhirnya tidak dibincangkan, apa yang ternampak ialah Isyam hanya berjiwa kecil. Ketiadaan kelibatnya hadir itu tentunya membuatkan Zahid Hamidi tersenyum kecil meraihkan kemenangan awalnya. Agaknya dalam hati Zahid Hamidi berkata, takut rupanya dia berdepan dengan saya. Cuba beliau hadir mesyuarat MT malam semalam dan dengan tiada tindakan diambil terhadapnya. Bukankah sudah dikira menang pertarungan atau pusingan pertama? Andai kata jika dipecat pula malam semalam dengan hadir itulah, peluang terbuka untuk Isyam meluahkan sesuatu sebagai kata-kata akhir sebelum meninggalkan bilik mesyuarat. Setidak-tidaknya, beliau dilihat hero yang sebenar, yang berani di belakang dan berani juga secara bersemuka. Ini tidak hanya berani menulis di Facebook, tetapi tidak berani pula untuk bersemuka. Tetapi tidak dipecat pada mesyuarat MT malam semalam tidak bermakna Isyam tidak akan dipecat pada mesyuarat selepas ini atau bila-bila masa kemudiannya. Sementara jika hadir pada mesyuarat MT selepas ini, Isyam sudah jadi seperti keras sumbang. Apakah beliau akan terus memilih tidak hadir sehingga namanya disingkir? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam sejahtera. Apa kabar? Hari ini Malaysia digemparkan dengan satu tangkapan polis yang dilakukan semalam. Anda pasti kenal siapa Cik Gubat, orang kuat Perikatan Nasional yang juga banyak kali menentang, banyak kali mempersoalkan, banyak kali mengecam setiap dasar maupun tingkah laku Anwar Ibrahim.
Perdana Menteri Malaysia. Namun demikian, semalam disahkan bahawa Cikgu Bad ataupun nama sebenarnya Badrul Hisham telah diberkas polis. Dipetik daripada Malaysia Kini, Polis Diraja Malaysia PDRM menahan aktivis Bersatu Badrul Hisham Saharin di tengah Kuala Lumpur pada malam semalam. Penahanan Badrul Hisham atau yang lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Bad disahkan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Sari kepada Malaysia Kini. Difahamkan penahanan itu dibuat di luar bangunan Ibu Pejabat PAS di Jalan Raja Laut. Penangkapan Badrul Hisham itu dibuat menjelang himpunan Selamatkan Malaysia yang dijadual berlangsung pada Sabtu ini. Bagaimanapun, Ahmad Fadli mendakwa ia tiada kaitan dengan rancangan kumpulan pembangkang berhimpun pada Sabtu ini yang juga merupakan sambutan Hari Malaysia. Tak ada kaitan dengan himpunan, katanya kepada Malaysia Kini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Badrul Hisham ditahan kerana gagal memberi kerjasama kepada siasatan polis dalam 6 kes berasingan. Katanya, PDRM sudah memanggil Badrul Hisham beberapa kali untuk membantu siasatan, selain mengeluarkan notis mengikut Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah. Beliau terima notis tersebut tetapi menyatakan keengganan untuk hadir. Justru, pihak saya tak ada pilihan lain selain keluarkan waran tangkap, katanya semasa memberikan sidang media di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi malam tadi. Muhammad Suhaili juga berkata, 6 kes berasingan yang dirujuk kepada polis itu adalah berdasarkan laporan yang dibuat terhadap siaran TikTok Badrul Hisham yang didakwa mengandungi kenyataan yang membawa kepada kerosakan awam dan unsur hasutan. Antara lain, katanya, Badrul Hisham mempersoalkan dakwaan double standard kerajaan dalam menangani isu berkaitan kaum, agama dan raja-raja Melayu. Terdapat banyak unsur fitnah dalam kenyataannya, kata Muhammad Suhaili. Ditanya sama ada polis akan mendapatkan perintah reman terhadap Badrul Hisham, Muhammad Suhaili berkata, PDRM akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan soal siasat mereka dalam tempoh 24 jam pertama selepas penahanan kira-kira jam 8 malam tadi. Saudara-saudara sekalian, daripada laporan di mycam.net pula menulis, polis telah kutip Cikgu Bad. Polis Diraja Malaysia menahan aktivis Bersatu Badrul Hisham Sarin di tengah Kuala Lumpur. Penahanan itu disahkan Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, apa yang ingin kita nyatakan di sini ialah apapun yang anda lakukan, berhati-hatilah kerana negara kita ini lebih penting daripada segala-galanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Apa kabar sekalian? Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita pada kali ini ialah apabila YDP Paskangar telah pun didakwa di mahkamah berkaitan dengan pelanggaran terhadap titah Sultan Perlis. Dengan berlakunya beberapa jam selepas YDP Paskangar itu didakwa di mahkamah kerana bertentangan ataupun melaksanakan program yang bertentangan dengan titah Raja Perlis yang dianggap oleh netizen sebagai satu langkah yang kelihatan seperti derhaka. Akhirnya, PAS tampil memberikan kata dua. Mereka kata mereka kesal apabila YDP Kangar didakwa di mahkamah. PAS, kata salah seorang pemimpin kanannya, berpendapat mereka berhak menjalankan program yang dirasakan wajar dan tidak sepatutnya dihalang selagi ia dibuat dalam premis parti. Menurut Tuan Ibrahim Tuan Man, sebagai sebuah parti politik yang sah, PAS mempunyai hak menjalankan pelbagai aktiviti parti, khususnya bagi memperkasakan agenda Islam dalam negara. Namun demikian,
Kata netizen, apabila netizen bertindak balas terhadap komen ataupun keputusan daripada PAS selepas YDP PAS Kangar itu didakwa di mahkamah, mereka kata dalam Malaysia ini yang paling penting ialah titah raja-raja. Kerana titah raja-raja itu adalah menunjukkan lambang dan perlindungan kepada rakyat Malaysia, terutamanya agama Islam. Namun, apakah parti itu lebih tinggi daripada raja-raja? Titah raja-raja, kata mereka lagi. Timbalan Presiden PAS itu mendakwa setiap program yang dijalankan parti itu dipantau secara dekat bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan syarak. PAS merasa kesal dengan tindakan yang dikenakan terhadap Ustaz Yusaini Yahya yang dipertua PAS kawasan Kangar, katanya dalam kenyataan malam tadi. Ia menyusul selepas Jabatan Agama Islam Perlis mendakwa Yusaini atas 2 pertuduhan berhubung suatu program di sebuah premis PAS semasa Ramadan lalu. Program sembang santai di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi Matin di Kampung Abi Padang Macang, Kangar itu membabitkan penceramah jemputan Wadi Anwar Ayub yang tidak memiliki tauliah yang dikeluarkan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Pada malam kejadian juga berlaku kekicauan apabila pegawai Jabatan Agama Islam Perlis dihalang daripada mengambil keterangan daripada Wadi Anwar. Yusaini yang juga mudir Matin mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kangar Muhammad Zaidi Abdullah. Yusaini didakwa bertindak secara bertentangan dengan titah kenyataan rasmi Raja Perlis Tuanku Said Sarajuddin Putra Jamalulail mengenai pematuhan terhadap dasar dan peraturan berkaitan hal ehwal Islam Perlis. Tuan Ibrahim berkata sepatutnya yang perlu dibimbangi pihak berkuasa ketika ini ialah kejahilan rakyat terhadap ilmu agama serta masalah sosial yang didakwanya semakin meningkat dalam masyarakat. Ahli Parlimen Kubang Krian itu juga menyatakan rasa yakin PAS terhadap kepakaran ilmu Islam yang dimiliki Wadi Anwar kerana tokoh terbabit menjadi ikutan ribuan orang. Peranan Wadi Anwar memberi kesedaran kepada orang ramai, kata Tuan Ibrahim, tidak boleh diperkecilkan. Justru sepatutnya ceramah atau kelas pengajian beliau tidak dihalang. Bahkan sepatutnya beri seluas-luasnya, tambah bekas menteri itu lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan luar biasa yang memang kita tak sangka-sangka ada pula muncul di dada media sosial, media masa hari ini, dipetik dari Malaysia Kini. Kali ini dengan tajuk YDP PAS didakwa anjur program bertentangan titah Raja Perlis. Saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin PAS peringkat kawasan hari ini didakwa melakukan kesalahan kerana menganjurkan ceramah agama membabitkan seorang individu tiada tauliah daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yusaini Yahya didakwa melakukan kesalahan tersebut antara jam 8.30 malam hingga 10.30 malam di Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi Matin di Kampung Abi Padang Macang, Kangar pada 30 Mac lalu. Dia merupakan mudir Matin. Menurut laporan BH Online yang dipertua PAS Kangar itu, kemudian mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Rendah Syariah Kangar di hadapan Hakim Muhammad Zaidi Abdullah. Atas tindakan tersebut, Yusaini didakwa melanggar Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 serta menghina kuasa raja, pemerintah dan Badan Agama Islam Negeri. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menganjurkan program solat tarawih dan sembang santai bersama Muhammad Wadi Anwar Ayub. Yusaini didakwa bertindak secara bertentangan dengan titah kenyataan rasmi Raja Perlis Tuanku Said Sarajuddin Putra Jamalulail
mengenai pematuhan terhadap dasar dan peraturan berkaitan hal ehwal Islam di Perlis. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 38 Enakmen Jenayah dalam Syarak 1991 Perlis. Ketua pendakwa Syari'i Siti Fatimah Ahmad Maulana bertindak sebagai pendakwa, manakala tertuduh diwakili Peguam Siti Hajar Ahmad dan Nur Iman Nur Azmi. Siti Fatimah dalam pendakwaannya yang memohon mahkamah memberi jaminan ke atas Yusaini sebanyak RM2,500 dengan 2 penjamin dengan salah seorang daripadanya merupakan penjawat awam. Namun permohonan itu dibantah Peguam bela yang menganggap ia tidak relevan, terutama membabitkan keperluan seorang daripada penjamin itu ialah penjawat awam. Pasukan Peguam turut memohon agar jaminan tertuduh dapat dikurangkan. Hakim kemudian membenarkan permohonan pasukan Peguam tertuduh untuk tertuduh dijamin sebanyak RM2,000 dengan 2 orang penjamin. Tertuduh kemudian membayar jaminan yang ditetapkan mahkamah. Selain itu juga mahkamah menetapkan 18 Januari tahun hadapan untuk perbicaraan semula kes. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Isu kali ini menimbulkan polemik daripada kalangan netizen sehingga mereka kata dah ramai dah yang dah mula derhaka terhadap Tita Sultan. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini, Taqiyuddin Hassan sekali lagi membuatkan Dewan Rakyat kecoh. Apa cerita? Nanti kita cerita. Sebelum itu, tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma untuk mendapatkan isu-isu terkini dan membantu mengembangkan channel ini. Hari ini Dewan Rakyat kecoh apabila Taqiyuddin Hassan didakwa memfitnah Perdana Menteri kita iaitu Anwar Ibrahim. Sidang Dewan Rakyat berlangsung agak kecoh pagi ini apabila Datuk Seri Taqiyuddin Hassan PN Kota Bahru didakwa cuba memfitnah ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Dewan. Sim Zizen PH Bayan Baru ketika membangkitkan peraturan mesyuarat berkata, Taqiyuddin mengeluarkan tuduhan tidak berasas apabila mendakwa Perdana Menteri ketika berkempen pada PRN lalu menyalahgunakan jentera kerajaan berupa 3 buah helikopter untuk menghadiri sebuah program di Sungai Besar. Taqiyuddin mendakwa Jabatan Kerja Raya terpaksa menghabiskan berpuluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Ucapannya kemudian diselar blog kerajaan yang menyatakan Taqiyuddin bercakap tanpa fakta sebenar dan hanya mengambil apa yang dimainkan oleh Cybertrooper Perikatan Nasional. Peraturan 36 dalam kurungan 6, ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat terhadap ahli berhormat yang lain. Tadi Kota Bahru membuat fitnah kerajaan JKR belanja berpuluh ribu ringgit buat helipad hanya untuk membolehkan Perdana Menteri mendarat. Itu sangka jahat. Kena tanya dulu adakah fakta itu betul ke tidak. Kalau tak betul kena tarik balik, kata beliau. Apa yang Kota Bahru sebut tadi semua daripada Cybertrooper mereka. Mereka boleh buat apa-apa tuduhan tetapi tidak berasas. Jangan ikut laporan dari Facebook dan TikTok mereka. Ini Dewan Mulia, tak boleh bawa apa-apa yang diperkata netizen dijadikan sebagai kebenaran. Itu bukan satu kebenaran, ujarnya. Muhammad Taufik Johari, PH Sungai Petani, turut membangkitkan peraturan mesyuarat sama, mendakwa Taqiyuddin menimbulkan sangkaan jahat apabila mengaitkan tindakan Perdana Menteri yang tidak mahu kereta baharu kerana mahukan helikopter. Ini tidak benar. Itu sangkaan jahat terhadap yang berhormat Tambun, ujarnya. Sebelum itu Taqiyuddin dalam ucapannya menyindir mengatakan Perdana Menteri menolak peruntukan baik pulih kediaman dan juga kereta kerana mahukan sebuah helikopter. Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta, kena dia nak ambil helikopter, kata Taqiyuddin lagi.
Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu yang paling membuatkan Dewan Rakyat kecoh. Selain daripada itu, masih dipetik daripada Harapan Daily, ini satu lagi perkara yang paling panas juga berlaku dilaporkan di Harapan Daily. Setiap hari, walaupun beli beras, minyak, cubaan nak kritik kerajaan mengundang kecaman. Cubaan seorang pengguna mengkritik kerajaan dilihat hanya mengundang kecaman terhadap dirinya, bahkan blok pembangkang. Menerusi tangkap layar yang tersebar di media sosial, individu itu mendakwa ekonomi negara semakin teruk sehingga kan yang baru berkawin pun terpaksa ikat perut. Bayangkan beli beras dengan minyak saja dah RM50 katanya. RM50 kali 30 hari sama dengan RM1.500. Dihabiskan untuk beli beras dan minyak saja. Api, elektrik, air, belum lagi hidup melarat katanya. Dalam masa sama, satu gambar dengan image beras dan minyak masak dalam kemasan botol pula tertera caption, "Dua barang ini, minyak dan beras, dah nak RM50. Kau lelaki dah berkahwin, dah bersedia nak kahwin ke?" kata beliau. Sehubungan itu rata-rata menyindir dengan membandingkan keperluan dapur mereka sendiri termasuk yang mempunyai ramai tanggungan. Saya ini anak dah 6. Tapi tak adalah beli beras dan minyak masak hari-hari. Kadang-kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kata Muhammad Ropi Matsin. Betullah apa yang dikata ini. Yang ditulis oleh walaun itu ialah RM50 kali 30 hari. Bermakna dia mengandaikan tiap-tiap hari dia beli minyak dan beras. Itu memang tak logik. Malah ada juga yang bersoloroh termasuk kemungkinan individu terbabit tinggal di rumah kongsi bersama ramai pekerja asing yang memang memerlukan bahan makanan yang banyak. Dia duduk rumah kongsi ramai-ramai atau berjamaah dengan pendatang asing. Sebab itu hari-hari dia beli minyak masak dan beras. Seluruh beberapa netizen yang lain. Geli apa? Beli beras dan minyak hari-hari. Beli jin ifrat agaknya. Tak pun bela banyak polong, kata beliau. Beras dengan minyak dah RM50. Dah tu tiap-tiap hari beli. Mandi minyak dan beras ke? Soal seorang lagi netizen. Apalah buat pengiraan macam tu? Kalau hidup berdua, minyak 5 kilogram tu tahan sebulan lebih. Beras 10 kilo, tahanlah 2 bulan. Lainlah jenis sarapan, minum minyak masak segelas. Demikian komentar sinis warganet. Sebelum ini, penyokong PAS terutamanya dilihat sengaja menengguk di air keruh dengan isu kenaikan harga barang serta beras putih import. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.